untung tuan-tuan orang yang kuat tidur. Malaikat tak tulis dia baca. Tengah kuliah tidur, duduk dalam rumah tidur, mesyuarat tidur. Tuan-tuan dengan marah dia, malaikat tak tulis. Tengah belajar pun dengan panas dingin dia boleh tidur. Masya Allah. Bukan tuan-tuan lah di Afrika. Jadi tuan-tuan kena pandang baik pada dia. Pandang baik. Malaikat tak tulis pada dia. Itulah istimewanya orang kuat tidur tuan-tuan. Masya Allah. Istimewa. Sahabat saya yang kuat tidur. Kuat tidur. Saya kata dekat dia. Entah ni kuat tidur. Tuan-tuan bayangkan dia punya kuat tidur. Sambil dia naik motor dia boleh tidur. Masuk longkang ni. Tapi ziarah dia orang suka kita. Entah ni. Entah lagu orang. Orang lah entah. Anak tidur. Apa tidur. Tuan-tuan. Saya nak habang pada tuan-tuan. Di antara orang yang berpenyakit. Yang berpenyakit. Salah satunya penyakit sakar. Ialah suka dan selalu tidur. Pada waktu tak kira waktu. Sebab tu saya kata pada sahabat saya. Entah lepas keluar hospital ni. Kita berubah. Entah ni penyakit. Orang yang ada tanda-tanda sakar. Orang yang yang dapat sakar. Ialah selalu tidur. Jadi cuba tengok di sini. Siapa yang selalu tidur? Kalau ada, angkat tangan macam saya. Maknanya tuan-tuan, kena biru. Saya dah keluarkan CD yang bertajuk Takaran Sakar. Saya dah jelaskan daripada A sampai Z tentang sakar. Ini CD kita yang terbaru untuk bulan. Saya minta tuan-tuan lepas ni dibeli. Kod-kod tuan-tuan ni ada sakar. Salah satunya ialah muak. Waktu maghrib, pada maghrib muak. Muak maghrib. Oh, tu adik kita tengah muak dia jaga-jaga. Baru saya sebut je dia muak. Dia tertidur tu. Jadi tolong berubat bagi orang yang macam itu. Baik, maka anak nak jaga-jaga sebab malaikat tulis apa yang kita cakap, apa yang kita sebut. An Bilal al-Harith al-Muzani sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fa yaktubu Allahu lahu biha ridwana ila yaumin yalqahu. Diriwayatkan hadis ini daripada Bilal bin al-Harith al-Muzani. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata ia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa di kalangan kami yang bercakap dengan satu percakapan yang Allah redha dan percakapan itu Allah suka keluar daripada mulutnya sehinggalah berpanjang-panjangan keluarnya, maka dia akan mendapat pahalanya. Nescaya ditulis pahalanya dengan redha Allah dan Allah suka kepadanya sehinggalah hari kiamat ditulis. Habis itu Ustaz, saya bukan penceramah. Macam mana Ustaz? Kalau tuan-tuan bukan penceramah, tuan-tuan sebar-sebarkan apa-apa benda yang baik. Sebar-sebarkan. Ada seorang revolusi minta saya buat ceramah tentang manisnya Islam. Seronoknya Islam. Dia kata dia nak sebarkan pada sahabat-sahabatnya yang bukan Islam, yang kerja sebagai revolusi. Masya Allah. Tuan-tuan. Sebab tu saya dulu saya sebut pada tuan-tuan, hari ini siapa masuk Islam, hari ini siapa masuk Islam. Tuan-tuan tahu tak salah satunya orang marah saya yang kata anti kat dalam Facebook ni, salah satu sebabnya ialah sebab ramai orang masuk Islam bila dia semua ceramah saya. Yang tu tuan-tuan. Sebab tu saya berkali-kali cakap pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan berceramah dengan orang bukan Islam di atas pentas, saya tak heran. Sebab dia bukanlah masuk Islam. Dia seronok berceramah dengan kita. Sebab kadang-kadang kita berkutuk bangsa kita sendiri. Sebab tu dia suka. Yang tuan-tuan nak cara dia lah, dia je dengar ceramah kita sampai dia tertarik pada Islam.
Dia tunduk dan patuh pada ajaran Islam. Bukan dia dengar ceramah kita. Lepas dia dengar ceramah kita, dia balik, dia minum di restoran dia. Dia minum arak balik. Dia minum todi balik. Apa rasa kita? Baru tadi ceramah dengan aku. Lah kita buat sokong pula. Maknanya tak ada kesan apa pada kita. Yang ni yang kita kena faham. Yang kita nak bawa sekarang ni, siri kuliah saya ni. Kita ingat orang-orang kita saja yang dengar. Orang bukan kita pun dengar. Mereka beli berpuluh, mereka sorok dalam narian. Mereka sorok dalam anak. Ambil mereka Ustaz, saya nak sayang pada Islam. Saya suka Islam, kalau jadi Islam datang. Bagaimana Ustaz? Pergi masjid, puasa imam Islam malam ni juga. Sebulan, 2 bulan dia rahsia. Satu hari pak dia tengok dia sembahyang subuh. Tak tutup pintu dulu. Sembahyang subuh dalam bilik tidur. Pak dia mengendak panggil mak dia main. Tengok ni anak kita dah buat apa. Patutlah selama ni aku ajak pergi sembahyang. Dia tak mahu. Aku ajak pergi sembah dengan dia tak mahu. Oh, apa ni? Bila anak dia pergi kerja, mak dia pun selongkar. Selongkar jumpa TV saya. Oh, ni dia. Tu yang saya kena marah. Dia puan marah saya. Yang puak-puak belah sini pun marah saya. Hak parti politik pun marah saya. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Ni saya sebutkan pada tuan-tuan. Yang terbaru ni, ketua satu agama. Saya yang mesti Islam. 2 tahun lebih dia duduk beli CD. Dia beli. Dia Islam. Dia hantar mesej. Saya dah padam mesej. Tuan-tuan, ni yang saya kadang-kadang rasa sedih dengan sikap umat Islam. Yang kadang-kadang, tak tahu tentang orang kita. Saya kadang-kadang berfikir dengan saya, tapi ada urusan nak timbah suka. Ada urusan nak timbah esik. Ada urusan nak bunuh, ditangkap bawa ASK dan sebagainya. Tapi berapa banyak di rumah kita yang tersebut saja. Pada lupa. Sampai yang terbaru ni, dicadangkan lagi. Sekolah saya ditutup. Dan yang mencadangkan ditutup ni ialah orang yang memperjuangkan. Perjuangan yang dia kata betul. Saya kalau perjuangan itu salah. Perjuangan itu suruh tutup sekolah saya. Saya tak heran. Ini kita cakap ni membahaya. Tutup apa. Macam ustaz yang saya ni tuan-tuan. Bukan orang biasa. Ustaz. Suruh tutup. Dia tak tahu di sekolah saya ada anak yatim. Contoh ingat anak yatim biasa. Anak yatim biasa. Kau tak ada anak yatim luar biasa tak? Ada. Kalau di Malaysia, anak yatimnya bapaknya accident. Mati. Bapaknya sakit jantung. Mati. Maka anaknya anak yatim. Anak yatim. Tetapi anak yatim yang saya belah, bapaknya mati. Masa bila? Tengah sembahyang. Allahu Akbar. Kenapa dia mati? Orang tembak. Pam. Satu masjid mati. Ditembak. Anaknya kita ambil, kita belah. Kalau ditutup sekolah saya, takkan nak hantar balik ke negara mereka. Apa salah budak-budak ni? Saya ambil daripada tuan-tuan. Masya Allah bulan 9 lagi 40 orang tak sampai. Saya sekarang sedang membina asrama takut untuk mereka. Pergi ke Putrajaya tu, minta visa pelajar, buat pas pelajar, nak belajar hafal Quran. Segala makan minum mereka kita tanggung. Pakaian mereka kita tanggung. Mereka susah. Takkan saya ingat, pak mereka pergi motor getah kena tembak. Pak mereka pergi naik motor, pergi masuk dengan mak kena tembak. Pak mereka semayang kena tembak. Main semayang Jumaat kena bom. Tinggalkan anak-anak yatim. Kita ambil itu di sekolah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang yang benci saya, orang yang tak suka dengan kuliah saya, dia tak pernah tahu apa benda yang saya buat. Dia tak pernah dengar ceramah saya, dia tak pernah main sekolah saya, dia tak pernah kaji sekolah saya, dia tak pernah tengok apa ada di sekolah saya. Sedangkan dia ada tak benda-benda yang saya sebut. Di sekolah saya ada orang yang suka buat pinggang, yang kita tanggung buat pinggang pembiayaan. Ada orang lumpuh, yang kita belah lumpuh. Ada anak yatim bagi miskin, yang kita tanggung berdepan.
Tapi dia boleh bawa dalam mesyuarat, kami mencadangkan supaya pihak dia tutup sekolah. Subhanallah. Kalau tutup, dia tanggung lah kalau ada 7 orang pelajar. Dia tanggung. Mana nak tahu 7 orang pelajar dia tuan-tuan. Jadi jangan takut sangat. Jangan kata kita je betul. Segala orang yang menyokong Islam, segala orang yang memperjuangkan Islam, Islam. Walaupun kadang-kadang dia tidak memperjuangkan melalui politik. Dia memperjuangkan melalui pendidikan. Itu juga Islam. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, janganlah kamu semua pergi berjihad fi sabilillah. Mesti ada orang sebahagian yang duduk di tempat kamu, belajar agama. Liyatafaqahu fid-din, supaya dia boleh memahamkan agama dan dia boleh memahamkan orang yang pergi berjihad tentang agama. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Jadi jangan percakapan kita busuk. Percakapan itu busuk. Tutup sekolah ini, tutup sekolah ini, tutup sekolah ini. Sampai kiamat Allah tulis dosa atas percakapan yang kita buat. Jadi dia minta pada tuan-tuan, biar kita jadi orang yang bercakap benar. Biar kita menjadi orang yang sayang kepada Islam. Nak kepada Islam. Bukan semata-mata cakap, tetapi tidak pernah dia ditapikan dengan perbuatan, dengan apa yang pengorbanan dan sebagainya. Yang ini ditulis Allah Ta'ala yang cakapnya lagi ditugahi Allah itu. Ditulis pahalanya daripada masa bercakap sampai kepada matinya dan sampai pada hari kiamat. Subhanallah. Kalau percakapan dia baik, pahalanya sampai pada dia selepas dia mati. Pahalanya sampai pada dia sampai hari kiamat. Maka matilah orang itu dalam Islam dan tidak diazab akan dia di dalam kubur dan tidak dihinakan dia di padang mahsyar dan pada waktu berhimpunnya di padang mahsyar. Subhanallah. Orang yang cakap dia baik lepas dia ke kubur tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, ada penyanyi baru dia mati hari Jumaat lepas dia ke kubur. Sebab dia mati hari Jumaat. Tiba-tiba ada satu ulama mati hari Sabtu. Ustaz ni kena doa juga ya. Macam mana dia tak mati hari Jumaat? Penyanyi mati Jumaat pelik tunggu. Bro. Apa macam bro? Dia nak baca satu hadis. Dia nak baca hadis lain. Nabi kata, man mata yawmal Jum'ah aw laylata iqam min azabil qabr. Sesiapa yang mati malam Jumaat atau hari Jumaat, bebas kita kubur. Siapa-siapa saja lepas. Mati hari Jumaat, insya-Allah lepas kita kubur. Tetapi yang bacalah pula hadis lain pula. Nabi kata, sesiapa yang percakapan yang baik, ucapan yang baik, kata-kata yang baik, sentiasa menasihatkan orang, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil haqq, sampai mati dia macam itu. Dia bebas kita kubur sampai hari kiamat. Masya-Allah. Walaupun dia mati hari Sabtu. Ada itu yang kita kena lihat pula. Bukan kata dia mati hari Ahad pula. Dia mengajar yang malam pagi petang. Walaupun dia mati Ahad, tetap lepas kita kubur. Sebab dia bercakap yang baik-baik. Ayat ni yang kita kena syukur. Habis tu tak semua orang kena jadi ustaz lah. Terpulang pada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tak jadi ustaz. Tuan-tuan beli CV saya. Tuan-tuan hadiah pada orang. Saya kata dah pada tuan-tuan, apa salahnya sebelum kahwin tuan-tuan bagi hadiah sendiri daripada telur rebus, telur palsu pula tu. Telur rebus daripada bagi pulut kacau, bagi kuih bangkit, kuih bahulu, dapur tangan, apa-apa di sini. Lagi senang. Berpanjangan pahala. Ada dia masuk kereta, dia pasang. Ada dia masuk pasang, dia masuk kereta. Tiap-tiap kali dia pasang, tuan-tuan letak pahala. Modal ni cuma 5 hari saja. Kalau kita sayang pada diri kita sendiri. Yang terakhir, wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min tahaddin faqadna ma yazunnu an tablugha ma balagha fayaktubullahu alaihi biha taqatahu ila yaumi yaqahu. Dan bahwasanya seorang lelaki yang bercakap dia dengan satu percakapan yang Allah benci, yang Allah murka, dan dia bercakap panjang sampai mana-mana pun percakapan itu Allah benci, mencarutnya, meluncurnya dan sebagainya, maka